Sejahtera, kita dah pun tamat dengan 2.1 dalam video sebelum ini. Hari ini kita akan buat 2.2 iaitu gandaan sepunya terkecil ataupun GSTK. In English we call this as multiple. This is common multiple or CM. Okay, gandaan sepunya cikgu panggil sebagai GS ya. Dan seterusnya gandaan sepunya terkecil ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai GSTK ataupun bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai lowest common multiple ataupun LCM. Okey, jadi kita akan lihat apa itu gandaan terlebih dahulu ya. Okey, jika kita lihat gandaan ini jika kalau anak-anak lihat kan, gandaan nama pun dah panjang begini. Okey, nama pun kita tengok dia panjang melirik begini. Jadi selalunya in English kita panggil multiple kan. Multiple tu dalam bahasa Inggeris tu namanya adalah kali-kali. So gandaan itu tidak lain daripada kali-kali. So contohnya nyatakan gandaan 6. Please list the multiple of 6. Contohlah kan. So kalau 6 tu kali-kali 6 lah, tulis je 6, 12. Boleh tekan kalkulator juga. Maksudnya anda boleh tambah 6 tambah 6 kan, dapat 12. Lepas tu tambah 6 lagi, dapat 18. Tambah 6 lagi, 24. Tambah 6 lagi. So terus kamu akan dapat jawapan dia sampai berapa yang soalan nak lah. Okey, katakan soalan tak nyatakan nak berapa. Jadi kamu terus letak koma dan letak titik 3 kali menunjukkan ada lagi nombor dekat belakang tapi kamu tak habis tulis kesemuanya. Hanya 3 titik di belakang ya, menunjukkan ada lagi kesinambungan. Okey, ada lagi dekat belakang. Itulah gandaan. Okey, tulis semua panjang, jawapan dia pun memanjang kat situlah. Okey. So, jadi kalau faktor hari tu dalam bentuk contoh lebih kurang macam F kan yang ini. So, kita akan buat tulis macam ni lah. Mula dengan 1, 2, 3, 4 tak ada. Jadi, kita pergi 5, 5 pun tak ada. Kita ada 6, 6 dah muncul sini. Kita berhenti. Jawapan dia 1, 2, 3, 6, 9, 18. So, itu adalah faktor. Dan hari ini kita dah belajar pasal multiple ataupun gandaan. Okey, anda dah tahu pun apa itu gandaan. Kita akan tengok seterusnya iaitu gandaan sepunya. Sebelum itu, kalau soalan gandaan sepunya bagi 6 dan 8 lah kita tengok So gandaan sepunya bagi 6 dan 8, apa yang kamu boleh buat? Nyatakan dahulu semua gandaan bagi 6. Contoh 6, 12, 18, 24, 30. Banyak gangguan dekat belakang 42 dan seterusnya. Cikgu letak 3 titik. Dan kita ada dia nak 6 dan 8 kan. Jadi kita kena senaraikan yang 8 juga. 8. Kita kena senaraikan yang 8 juga iaitu 8. Seterusnya kita ada 16, 24, 32, 40 dan seterusnya. Okey, 40 dan seterusnya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, mana yang sama? Dulu kita dah tahu kan sepunya tu adalah sama. So kita tengok atas dengan bawah, mana yang sama? Ada 24 dekat situ kan. Lepas tu kalau kita sambung sikit lagi dekat sini, lepas 42 adalah ni kali-kali 6 kan, 48. Sini pun kita ada 48. Kita ada lagi lah 3 titik dekat belakang Jadi maksudnya kita ada lagi 48. Tengoklah, first jawapan dia 24. Okey, seterusnya adalah 48. Tengoklah sampai mana. Selalunya soalan akan nyatakan dia nak berapa gandaan sepunya. Contoh 2 gandaan sepunya yang pertama. Jadi kita dah pun nyatakan 2 gandaan sepunya yang pertama. Kalau dia nak 3, kamu kena terus sambung lagi dekat sini sampai kamu jumpa satu lagi. Kita dah ada 2 dekat sini sampai kamu jumpa yang ketiga yang serupa lah. Okey, faham Okey, itu bagi gandaan sepunya. Seterusnya kita nak buat tentukan. Bila ada soalan tentukan, cikgu dah pernah bagi tahu kemungkinan besar kita boleh jawapan selalunya dalam bentuk ya atau tidak, ya atau bukan, yes or no. This is determine punya soalan determine whether.
Macam ni lah jawapan dia, yes or no. Selanjutnya kita akan bahagi dan lihat. 32 ialah gandaan sepunya bagi 2. So kita akan bahagilah 32 bahagi 2 dapat berapa? Tak boleh ada baki. Cantik jawapan dia 16. Jadi kita akan simpan jawapan 16 itu. Seterusnya untuk 8 pula. So 32 kita akan bahagi dengan 8. Kita dapat jawapan 4. Pun cantik kan jawapan dia? So dua-dua nombor bulat yang cantik. Maka jawapannya adalah ya. Okey, setuju dengan cikgu Dan seterusnya kita ada soalan 60. Kita ada soalan 60 ganda sepunya bagi 5, 15, 24. So kita kena bahagi satu-satulah. 60 bahagi 5 dapat cantik. 60 bahagi 15 dapat cantik. 60 bahagi 24 kita dapat 2/5. Bila satu kita dah cross out, kita dah pangkah, jawapan dia adalah bukan ataupun no dalam bahasa Inggeris. Sama lah ya, 72, 8, 9, 18, 24. Jadi cikgu nak bahagi setiap satu 8, 9, 12 ke? 8, 9, 18 dengan 24. Okey, 18, 24. Cantik. Semua pun nombor bulat yang cantik. Jadi jawapannya adalah ya. Faham kelas? Sangat mudah. Kita dah habis setakat gandaan sepunya. Senaraikan 5 gandaan sepunya yang pertama. Macam cikgu beritahu lah. So bila namanya lah gandaan, kita kena tulis secara memanjang, iaitu sifir. Multiple kita kena tulis dia punya sifir. Tulislah kali-kali 2, kali-kali 3, kali-kali 4. Okey. Di sini ada kali-kali 2, di sini ada kali-kali 3 dan di sini ada kali-kali 4. Di dalam ini kita akan lihat yang mana yang sama. Okey, kita ada 12. Tapi 12 tu adalah serupa yang pertama, 12. Dia nak berapa? Dia nak 5. Jadi kita kena teruskan menulis di sini. Bila kita terus menulis di sini, mari cikgu bantu kamu 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Banyak tu. 30, 32, 34, 36, 38, 40 dan seterusnya lah. Ada lagi kat belakang. Nanti kita tengok ada keperluan tak untuk tambah. Okey. Kita ada 18 di sini. 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 dan seterusnya. Nanti kita tengok keperluan dia macam mana Ini kali-kali 4 pula, 12. Kejap mana ada 12 dekat sini. Okey, daripada 16 lah. 20, 24, 28, 32, 36, 40. Seterusnya kita tengoklah nanti kalau ada keperluan kita tambah lagi. So yang seterusnya yang sama, jika anda lihat kita ada 24 dekat sini. Seterusnya yang sama kita ada tak sampai lagi. Jadi kita kena terus sambung di sini. 40, 42. Sini tengok 44, 48. Berapa lagi kelas? Mana 48, 52, 52, 56. 60 dan seterusnya. Ini tambah lagi 45, 48, 51. Kita cuba buat sampai 54, 57, 60. Kita cuba je dulu. Ini tambah lagi. Banyak perjuangan dia dekat sini. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Cikgu buat sampai 60 lah 58, 60. Okey, sekarang kita tengok mana lagi dia bertemu. Kita dah ada berapa? Kita baru ada 1, 2. Kita nak tengok lagi mana yang sama lagi. Kita ada 12, 24. Seterusnya kalau kamu tengok kita ada 36. 36. Seterusnya kita ada 48.
Dan terakhir sekali kita ada 60. Okey, cukup tak jawapan kita? Tengok kita ada 12, kita ada 24, 36, 48 dan 60. Jadi berapa jawapan kita ada? 1, 2, 3, 4 dan 5. Bila kita dah berhenti dekat sini, kita just letak 3 titik menunjukkan ada lagi, tapi kita dah tak ada keperluan untuk sambung. Kita dah cari 5 gandaan sepunya yang kita perlukan. Okey? Jadi itulah jawapan dia ya. Boleh faham? Anda boleh cuba latih diri 2.2a. Seterusnya yang terakhir, cikgu akan buat GSTK. Okey, GSTK macam mana kita tengok. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3. Sangat senang. Nama dia adalah GSTK. GSTK kan paling kecil ataupun dalam bahasa Inggeris dia LCM, lowest common multiple. Nama pun lowest. Nama pun paling kecil. So bila dikata lowest, apa nombor yang paling kecil kita mula sentiasa? 1 kan? So bila kita buat cara algoritma ataupun pembahagian berulang, okay, repeated division ni, kita akan macam biasalah kita mula dengan nombor prime yang kecil lah. Nombor perdana yang kecil iaitu 2. 2 bahagi 2, 1. 3 bahagi 2 tak boleh. Jadi cikgu terus turunkan 3 itu. Macam FSTB dulu, 2 mesti kena tembak dengan sifir yang sama kan? Tapi sekarang untuk GSTK ataupun LCM, kita satu-satu pun kita boleh matikan. Ini cikgu pilih untuk matikan 2 dulu. Dah dapat 1 kan? Sekarang cikgu nak matikan 3 pula. So cikgu keluarkan 3. So dapatlah 3 bahagi 3, 1. So bila kita dah dapat 1 dengan 1, nombor yang paling kecil adalah 1 dengan 1, maka kita berhentilah di situ. Macam biasa kita ambil nombor dekat tepi ni 2 dan 3. Kita akan darab, iaitu jawapannya adalah 6. Itu sahaja. Sangat senang kan? Ini adalah kaedah algoritma lah. Okay? Ada kaedah penyenaraian juga. Senarai macam biasa kita akan buat macam listing kan, buat 2 dulu, kemudian buat 3, lepas tu kita tengok sepunya dia adalah 6. Jadi yang paling kecil kita tak payah sambung lah dekat sini. Bukan macam FSTB yang kita pilih yang paling besar, jadi kita kena buat sampai habis. Tapi GSTK senang, LCM senang, sebab kita ni ambil yang paling kecil. Yang jawapan pertama yang kita dapat tu, itulah jawapan dia. Okey, dan ini adalah kaedah pembahagian berulang. Kita dah buat tadi. Cikgu buatkan sekali lagi dan tunjuk kepada kamu 3, 6, 9 ya. Cikgu nak guna 3. Okey. So jawapan dia macam tu. Kemudian cikgu nak guna 2. Okey, cikgu nak matikan 2 ni. Jadi 1 dah mati dah. 2 bahagi 2, 1. 3 bahagi 2 tak boleh, ada baki kan? 3 bahagi 2 tak boleh buat. 3 bahagi 2 ada baki. Jadi kita tuliskan seperti sedia adalah 3 juga. Kita tak tulis 1.5 di situ. Okey. Kemudian kita dapat 1, 1, 1. Okey. Jadi kita dapat soalan dekat tepi ni. Sini dah 1 mati. Memang nama dia GSTK kecil. Okey, LCM the lowest. Kita dah dapat lowest tu sebagai 111. Maka kita ambil 3, 2, 3 ini. Kita akan darab dekat tepi dia. 3 darab 2, 6. 6 darab 3 adalah 18. Jadi itulah jawapan yang kita akan dapat. Dah habis. Last sekali, dia tunjukkan kaedah pemfakturan perdana. Itu pun kita akan buat macam biasa. Okey. 3. Okey, 3 tu, okey cikgu buat barulah. 3 tu bila kita pecah, apa darab apa dapat 3. Dia ada 1 kan? Jadi kita tak boleh tulis, kita tak boleh gunakan 1 dalam pemfakturan perdana tu. Jadi kita tulis seperti nombor dia sedia adalah 3 kan? Kita tulis itu. Kemudian nombor apa yang kita ada? Mana soalan dia? 3, 8, 12. Cikgu tulis kat atas 3, 8, 12. Okey. So 3 dah habis. Kemudian kita ada 8. Jadi kita buat 8 dekat sini. Sebelum tu kita pecahkan dekat tepi dulu. Apa kali apa dapat 8? Jangan guna 1. Okey. Pemfakturan perdana hanya menggunakan nombor perdana. Perdana paling kecil sekalipun kita mula dengan 2. Jadi jangan sekali-kali guna 1. 2 kali berapa dapat 8? Kalau kurang pasti, kamu bolehlah bahagi.
Dapatlah 4 dekat situ kan. So 2 dah tulis 4. Ini dah mati dah. Jadi kita bulatkan dia. 4 masih boleh pecah. 2 darab 2 dapat 4. Ni mati, ni pun mati. So jawapan dia 2, 2, 2. Macam nak tulis? Macam biasa. Ini adalah rumah 3. Jadi kita tak boleh tulis dekat rumah 3. Kita bukalah rumah sendiri, iaitu 2, 2, 2. Ada 3 kali 2 kan? So cikgu buka 3 rumah baharu untuk 3 kali 2 ini. Faham ya? Okey. Okey, cikgu tulis panjang sikit sebab kita ada satu lagi nombor dekat bawah, iaitu nombor 12. Nombor 12 ya. Kita pecahkan dulu nombor 12 dekat sini. Sentiasa mula dengan 2 atau 3. Okey, nombor perdana. Katakan cikgu mula dengan 2, cikgu dapat 6 dekat situ. Sini dah mati dah. 6 ni cikgu nak pecah lagi, cikgu nak bahagi dengan 2 lagi. Ni dah mati dah, ini pun dah mati dah. So, di sini cikgu masih boleh tulis 3 di bawah rumah 3. Nampak tak? Atas kan dah ada 3. Okey, kemudian kita ada apa lagi? 2 dengan 2. Jadi, kita tulis 2 dengan 2. So, dia beza sedikit daripada faktor sepunya terbesar ataupun HCF hari tu. Sebab apa? Nama pun LCM ataupun GSTK paling kecil kan. Jadi sebab dia kecil sangat duit yang dia ada, setiap 1 sen yang dia ada kat rumah pun adalah sangat berharga bagi dia. Jadi setiap satu pun akan turun, kita kira dia juga. Okey, macam faktor sepunya terbesar ataupun HCF tu orang kaya. Okey, bila rumah penuh baru dia akan beraya. Ini rumah cukup seorang dua orang pun bolehlah tu kita kira. Turunlah 3 tu. Okey, sini kita ada 2, turun juga. Turun juga. Sini ada lagi 2, turun juga. So 3 darab 2 6. 6 darab 2 ada lagi 2. 6 darab 2 12. Nak senang tekan kalkulator terus. Jawapan dia adalah 24. Ini adalah satu kaedah yang kita panggil sebagai pemfaktoran perdana ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil prime factorization. Okey, kita dah pun habis ya. Boleh cuba 2.2b. Dan last sekali soalan penyelesaian masalah, kita akan tutup topik ini. Minuman kopi dijual dalam 6 tin sekotak. Ramai yang komplain bila ada panjang-panjang macam ni, susah nak faham. Apa yang susahnya? Kita hanya ambil dia punya singkatan. Okey, kopi dia kata 6 tin sekotak. Kita tulis 6. K untuk kopi, 6 untuk satu kotak. Kemudian dia kata teh pula, kita tulis kat tepi. Berapa tin dalam satu kotak adalah 9 tin. Ainun ingin membeli bilangan tin minuman. Bilangan tin minuman yang sama. Ini adalah dia punya keyword. Bila ada perkataan sama atau bahagi secara sama rata, okey, antara kedua-dua jenis minuman, untuk jamuan, berapakah bilangan kotak yang paling kurang? Ini satu lagi. Kalau FSTB ataupun HCF, kita akan ambil maksimum, paling tinggi. Okey, the highest. Tapi kalau GSTK, nama pun kecil ataupun lowest common, lowest kan. Jadi dia punya keyword adalah paling kurang. So kita kena buat apa dekat sini? Dua-dua ni kita kena buat LCM ataupun lowest common multiple ataupun GSTK lah. Cikgu nak mula dengan 3, dapat jawapan 2 sini, 3 sini. Kita terus buat sebab nama dia GSTK paling kecil. Cikgu nak bahagikan dengan 2. Seterusnya cikgu nak bahagikan dengan 3. Dah capai satu-satu, iaitu nombor yang paling kecil. Kita berhenti. Dapatlah 3 darab 2 darab 3. 3 darab 2 6, 6 darab 3 adalah 18. Jadi paling kurang pun dia boleh ambil 18 lah. Okey, bilangan tin dia paling kurang sekalipun bilangan tin minuman mana dia? Bilangan kotak. Okey. Kalau kamu tengok adalah 18 yang paling kurang. Tapi soalan dah habis ke? Dia kata bagi setiap yang perlu bilangan kotak paling kurang. Dia kena ada 18 kalau nak samakan. Tapi tengoklah balik. Kopi dia 6 dekat dalam. So kita nak beli 18 nak bagi sama kan. So kita ambil 18 ni, kita tengok untuk kopi saja dulu kita bahagilah dengan 6. Jadi kita dapat jawapan dekat situ sebagai 3. Okey. Kalau nak tengok teh pula, teh 18 kotak juga kita nak beli ni, tapi ada berapa tin? Okey, dalam dia ada 9 tin. Bila kita bahagi untuk teh pula kita beli hanya 12 kotak.
18 ni sebenarnya adalah tin minuman lah. Kalau nak bagi sama antara kopi dan teh, kita perlu capai 18. Sini pun 18, sini pun 18. Dalam satu kotak, kopi tu ada 6 je. Jadi kita bahagilah dengan 6. Dapatlah 3 kotak kopi yang kita perlu beli dan bahagi dengan 9 sebab teh dia dalam satu kotak ada 9 tin. So kita bahagi tu dapatlah 2. So apa maksudnya ni? Maksudnya kopi tu kita beli 3 kotak, teh tu kita beli 2 kotak. Itulah maksudnya. Faham? Jadi kalau tak faham boleh pause, boleh rewind, boleh tengok balik banyak kali. Ini latih diri 2.2C dan di sini kita telah pun habis faktor dan gandaan. Di bawah faktor kita belajar FS, faktor sepunya terbesar, juga faktor perdana. Okay, factor, common factor, highest common factor and also prime factor. Gandaan, okay, multiple, gandaan sepunya common multiple dan gandaan sepunya terkecil iaitu lowest common multiple. So that's all for this video class. Cikgu akan jumpa kamu dalam topik seterusnya. Harap topik ini kamu dapat kuasai sepenuhnya. Jumpa lagi dalam video akan datang.